Alhamdulillah, kembali kita dalam Assalamualaikum para penonton, dan istimewa juga kita bawakan kepada anda di hujung minggu ini. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Biasa kita tengok dalam Quran Time kan. Pagi ni kita rasa berbesar hati Ustaz bersama-sama dengan kami dalam Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah Ustaz juga akan inilah dia qari dalam Malaysia Quran Hour insya-Allah. Dan Ustaz pada tahun ni Malaysia Quran Hour akan bawakan solusi daripada ilahi untuk heal the nation, ataupun kita kata untuk menyembuhkan hati dan jiwa semua warga Malaysia yang ada insya-Allah. Jadi kalau dapat Ustaz kongsikan ubat penyembuh daripada Al-Quran. Kita tahu semua satu Quran ni syifa. Tapi kalau dapat Ustaz khususkan ubat penyembuh daripada Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala ba'da. Terima kasih kepada Al-Fadilah Aimi Sofia, ustazah kita. Pagi-pagi tadi dah mengaji dah bergema studio Al-Hijrah ini dengan bacaan Al-Quran oleh ustazah Aimi. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, sebut syifa ni di antara ayat yang akan kita bacakan sempena Malaysia hashtag Quran Hour nanti, iaitu dalam surah Al-A'la. Dan saya nak bacakan beberapa ayat, Aimi. Mohon izin saya baca 4 ayat pagi ni. 14, 15, 16 dan 17. Jom sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sadaqallahul azim. Dapatkan yang original ini original lah. Ayat tu original lah. Maksudnya nak dengar lebih lanjut lagi, nanti kita akan jumpa pada 30 hari bulan nanti sempena Malaysia hashtag Quran Hour. Apa yang Aimi tanya tadi, Al-Quran itu adalah menjadi syifa. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Ila akhir ayat. Subhanallah. Allah SWT nyatakan kepada kita, Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai syifa dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 4 kali diulang ataupun disebut perkataan syifa. 4 kali. Kalau tak salah saya lah 4 kali. 3 kali ayat itu berkaitan dengan penyembuh ataupun merawat hati kita, jiwa kita. Dan satu daripada 4 tadi, ada satu sahaja yang berkaitan dengan rawatan perubatan maksudnya dengan madu ke ataupun dengan habatus sauda dan sebagainya. Jadi jelas menunjukkan kepada kita bahawa perkataan syifa itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita untuk menyembuh jiwa kita. Menyembuh, merawat hati kita, menyembuh jiwa kita. Dalam ayat lain pun Allah SWT sebut dalam surah antara surah Yunus, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat, pengajaran kepada kamu dan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin atau penyakit-penyakit hati. Allah. Jadi jelas sekali Aimi dan juga para penonton yang dikasihi Allah SWT sekalian, Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh, penawar. Kita nak sembuhkan hati kita,
Kita nak rawat hati kita. Kenapa? Kerana rahmat yang disebut selepas syifa wa rahmah, selepas perkataan syifa itu ada rahmat. Rahmat ini satu benda yang sangat-sangat bernilai, sangat berharga. Hadiah daripada Allah SWT rahmat ini, maka dia nak turun tu kita kena bersihkan dulu. Kita kena rawat dulu. Kita kena ubat hati kita supaya rahmat itu turun dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, memang Al-Quran itu kita kena lazimi, kita kena ikuti. Tadi kita dengar Ustaz Zarifi kan, Allahu Akbar, Al-Mahiru bil Quran, tadi hadis tadi kan. Maksudnya nak beritahu pada kita bahawa Al-Quran ini syifa, penyembuh dalam kehidupan kita. Maka kita kena berdampingan, kita bersahabat dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Ustaz rasa masa rahmat dan bersyukur Ustaz ada pada pagi ni bersama dengan kami para penonton. Assalamualaikum hari ni. Dan Ustaz, kita nak tahu juga kenapa pentingnya zikir, solat. Betul. Untuk kita pertingkatkan, untuk kita tambah, untuk kita baiki, terutamanya saat-saat ini saat-saat genting kita perlukan pertolongan. Dan juga bagaimana zikir yang bagaimana, solat yang bagaimana untuk kita pertingkatkan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Amy. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tuan-tuan dan puan-puan dalam ayat yang lain, antaranya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maksudnya apa dia? Dalam sebahagian daripada maksud ayat 28 ni, hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Zikrullah, zikir, hati kita akan tenang. Allah janjikan dalam bacaan ataupun dalam zikir itu, ataupun Allah sebut dalam Al-Quran, janjikan pada kita tenang, tenteramlah hati-hati kita apabila hati-hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan memberi ketenangan kepada jiwa kita, jiwa-jiwa yang kosong, jiwa-jiwa yang bermasalah, jiwa-jiwa yang barangkali saat ini kita diuji dengan bermacam-macam tekanan, ujian, ya. Al-Quran akan memberi ketenangan kepada kita. Sebab apa? Sebab itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga kepada kita bahawa Al-Quran itu bukan hanya kita baca, bahkan kalau kita dengar pun kita dah dapat kan. Wa ansitu la'allakum turhamun. Kita dengar dengan penuh penghayatan, dia akan memberi juga kepada kita ketenangan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sangat berkait dengan solat. Itu dia. Allah. Sebab ayat yang saya bacakan tadi kan, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingati nama Tuhannya, lalu dia Allahu Akbar, solat. Kan? Dia solat. Jadi solat Ustaz Zarifi sebut tadi banyak. Hadirkan diri 5 waktu jangan tinggal, contohnya solat sunat rawatib yang muakkad itu, subhanallah. Allahu Akbar. Ustaz, dan yang terakhir sekali, kita ni sekarang berada dalam Ogos, bulan kemerdekaan dan sebagainya. Bagaimana seruan Ustaz Tarmizi, ya Allah Tuhanku, kepada pemimpin dan rakyat Malaysia untuk memerdekakan diri dan negara dengan Al-Quran Ustaz secara ringkas. Allahu Akbar. Kita telah kongsikan tadi Aimi, Al-Quran penyembuh jiwa kita, penenang kehidupan kita, mengeluarkan masalah kita. Kadang-kadang Al-Quran ni kalau kita secara tak sedari, dia seolah-olah menghilangkan beban kita. Kita bercerita pada dia bila kita baca tu, subhanallah. Dan itulah yang kita nak baiki, ataupun kita nak mengajak semua, wa imam pemimpin, wa imam masyarakat, kita semua untuk kita merdekakan diri kita dengan Al-Quran. Maksudnya, kalau saya boleh sentuh sedikit, kita tak ada perasaan malu-malu lagi dengan Quran, nak baca Quran. Naik bas contohnya, kan kata macam bagus je contoh. Itu kita tak merdeka lagi tu kan. Naik train, rasa terikat. Naik train, malu-malu nak baca, takut-takut, segan-segan. Jangan. Al-Quran ini kita kena sebarkan, kita kena zahirkan, kita kena syiarkan, kita kena, kita kata war-warkan, ataupun kita kena martabatkan dia kan. Betul. Kita tak perlu rasa malu-malu, segan-segan, tapi belum masa lagi tapi dalam masa sama kita belajarlah. Sebab itu TV Hijrah banyak program-program Al-Quran, ajak sahabat-sahabat masyarakat semua bersama dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan insya-Allah
Itu dia, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Rasa tak cukup kan? Apalah dia bagi kita masa sikit sangat. Terima kasih banyak kepada Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Untuk lanjut, nantikan saksikan Quran Hour dan juga sentiasa bersama Quran Time bersama dengan Ustaz Tar, Ustaz Tir dan juga Ustaz Fazrul. Jangan lupa 30 hari bulan. Ya, itu Malaysia dia. Quran Hour. Itu dia Malaysia Quran Hour. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi kita berbicara berkenaan dengan Malaysia Quran Hour 2021 dan sekarang di talian Skype kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas iaitu Puan Marhaini Yusof. Assalamualaikum Puan Marhaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Puan Marhaini, tahun ni kita tengok sempena kemerdekaan Malaysia yang ke-64 tahun. Apa antara perancangan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas kali ini bagi menjayakan Malaysia Quran Hour pelaksanaan kali ke-7 ini? Alhamdulillah kita dah sampai kali ke-7. Kita baru sahaja menyambut sebenarnya untuk Yayasan Warisan Ummah Ikhlas kali ke-8 tahun penubuhan yayasan. Jadi kali ini kalau kita tengok sebenarnya bila kita nak come out dengan any campaign macam Malaysia Quran Hour ataupun World Quran Hour, selalunya tim penyelidikan kita, tim R&D kita akan dapatkan dulu, akan study dulu apa suasana yang sedang berlaku. Jadi kalau kita tengok dalam 2 tahun akhir ini, kalau kita tengok 2 tahun akhir ini, kita dalam suasana yang cukup mencabar. Kalau kita tengok apa yang sedang berlaku saat ini dengan pandemiknya, dengan cabaran bencana alamnya, dengan apa yang berlaku dalam negara kita, dengan kemeluk politik yang berlaku tu, kita perlu menghidangkan satu solusi daripada ilahi yang insya-Allah akan merawat ataupun mengubat untuk heal the nation. Jadi itulah yang insya-Allah pada tahun ini yang kita akan bawakan, dan ini hari ini kita dah mencapai kepada 13 Muharram. Kita baru melepasi 10 Muharram, di mana dari 10 Muharram tu sejarah mengajarkan kita bahawa pada 10 Muharram tu ramai umat-umat Nabi yang diselamatkan. Nabi-nabi sendiri diselamatkan daripada Nabi Adam sampailah ke Nabi Daud. Jadi Allah yang sama yang kita kira yang kita berharap untuk menyelamatkan kita dari cabaran pandemik yang sedang kita hadapi, dari kemelut pergolakan politik yang insya-Allah kita harap akan lebih baik lagi negara kita, apatah lagi kita sedang menuju ke arah kemerdekaan yang ke-64 tahun. Jadi kita berharap kalaulah negara tu seperti manusia, 64 tahun adalah usia kematangan, usia yang kita dah semakin matang. Jadi itu harapan kita. Kali ini kita akan bawakan surah Al-Mulk dan 7 surah Musabihat, di mana kita ingin mengajak seluruh pemimpin dan rakyat Malaysia di dalam dan luar negara untuk sama-sama berzikir dan membina karakter negara sebagai warga Malaysia dengan solat, insya-Allah. Allah Akbar, insya-Allah. Dan Puan, kalau kita tengok siapakah antara grup sasaran yang disasarkan untuk Malaysia Quran Hour dan apa yang mereka perlu lakukan untuk menyokong program ini? Kalau kita tengok dalam negara Malaysia, kita ada sekitar 20.7 juta orang Islam. Kalau misal kata kita boleh target keluarga, kalau kita tengok 5 tahun awal pelaksanaan Malaysia Quran Hour, kita fokus kepada untuk adakan secara fizikal. Tetapi apabila berlaku pandemik ni, kita dah mula masuk ke rumah-rumah. Kita dah mula masuk ke rumah-rumah, yang mana sebenarnya inilah sasaran kita. Setiap keluarga perlu hidupkan mihrab di rumah, setiap keluarga perlu kembali kepada Al-Quran sebagai cara untuk merawat keluarga. Jadi harapan kita supaya seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam terutamanya, at least kalau kita dapat 10% pun dah cukup untuk semua keluarga, ketua organisasi semua menggalakkan lebih ramai lagi untuk bersama-sama sejam bersama Al-Quran antara pukul 12 hingga pukul 1 pada 30 Ogos ini menjelang kemerdekaan. Jadi kalau sebelum ni kita adakan Malaysia Quran Hour tu 5 tahun awal di masjid, di lokasi masing-masing dengan ramainya orang datang apa semua, tetapi kali ini fokus kita adalah rumah-rumah tu sendiri ataupun organisasi dalam mungkin tak ramai dapat bersama tetapi dia sangat menyeluruh. Itu harapan kita. Jadi kita harap nanti
semua ketua keluarga, ahli keluarga apa semua boleh sama-sama laksanakan. Sebab apabila kita rawat keluarga dengan Quran, insya-Allah kita akan dapat rawat negara ini dengan Al-Quran, insya-Allah. Maknanya bila family baik, bila rakyat baik, kita akan dapat, kita berharap, kita berdoa, kita akan dapat pemimpin yang baik, insya-Allah. Itu dia, insya-Allah kita nak mengharapkan terus negara tu sebenarnya dimulakan dengan yang bawah ni, maka akan lahirlah maknanya sampai kepada puncak kepimpinan, insya-Allah. Jadi Puan, setelah 7 tahun pelaksanaan Malaysia Quran Hour, apa antara impak yang dapat kita kongsi bersama dengan para penonton serta harapan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dalam matlamat mengqurankan bangsa? Maknanya kita nak semua orang ni mesti Al-Quran. Solusi dia mesti Al-Quran dan juga mengikhlaskan ummah ini. Ustazah, sebenarnya dalam 7 tahun pelaksanaan ni, apa yang kami temukan adalah ramai orang Islam, kita sendiri, mungkin saya sendiri apa semua, yang sebelum ni saya belajar bahawa kadang-kadang kita kata dekat mulut kita, kita yakin dengan Al-Quran. Tetapi sebenarnya dalam pelaksanaan tu kita jauh lagi. Jadi keyakinan itulah, keyakinan yang teguh itulah yang sebenarnya kita nak bawa ke hati masing-masing, ya, ke hati diri saya, ke hati keluarga saya, untuk kita benar-benar meyakini bahawa Al-Quran ini adalah penawar, penyembuh, panduan untuk kita seterahmah untuk negara ini, insya-Allah. Jadi impak 7 tahun pelaksanaan, sebenarnya kalau kita tengok Yayasan Warisan Ummah Ikhlas ditubuhkan dari tahun 2013, 2014 berlaku banjir besar di Kelantan, itu mempercepatkan lagi sebenarnya misi kita untuk mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah, di mana masa tu rumah ngaji tumbuh dengan sangat banyak, lebih pada 700 rumah ngaji di seluruh Malaysia. Dan tu cabaran pertama yang kita hadapi. Pada tahun lepas bila berlaku pandemik, sebenarnya hasrat kita bila kita laksanakan Malaysia Quran Hour adalah untuk kita, bukan setahun sekali je kita baca Quran, tetapi hasrat kita adalah untuk setiap hari 1 jam sekurang-kurangnya kita bersama dengan Al-Quran. Tetapi bila berlaku pandemik pada 18 Mac tahun lepas, kita lancarkan Malaysia Quran Time. Itu menjadi momentum untuk kita sampai ke misi 1 jam bersama Al-Quran setiap hari. Dan tu yang kita berharap, 604 muka surat daripada Al-Quran kita dapat tamatkan, kita dapat khatamkan dari segi untuk kita baca dan faham. Dan kita berharap sekarang kita sedang, kalau misalnya kata masa kita tubuhkan rumah ngaji, kita fokus kepada aktifkan rumah ngaji, baca, faham, amal. Tetapi kali ini fokus kita adalah untuk aktifkan minda wakaf, untuk kita lahirkan lembah Al-Quran, mindset change dengan Al-Quran, berlaku perubahan kerangka fikir dengan Al-Quran. Ustazah, insya-Allah, insya-Allah. Terima kasih banyak Puan Marhaini Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, dan keseluruhan tim. Saya doakan ini adalah satu perjuangan dalam bukan saja untuk diri tapi mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah. Barakallahu fik, insya-Allah. Selamat majlis saya doakan, dan semoga kita semua kembali dengan Al-Quran, insya-Allah.